Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah untuk sesi kuliah pada tengah hari kali ini kita akan membicarakan sedikit serba ringkas berkenaan dengan bahaya hadis palsu. Kan para a'immah yang terdahulu, mereka seorang yang sentiasa menjaga, berhati-hati dalam memastikan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada suatu hadis yang sampai pada mereka dan mereka rasa syak, hanya syak sahaja akan keabsahan hadis tersebut, mereka sanggup travel beribu-ribu kilometer, beratus-ratus kilometer demi semata-mata untuk memastikan bahawa hadis tersebut sahih, thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Bistam Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang tokoh besar hadis yang dikatakan oleh Ibn Rajab sebagai antara imam yang terawal sekali membicarakan secara lebih meluas tentang ilmu hadis, tentang perawi hadis, tentang ilalul hadis, tentang kecacatan hadis. Abul Bistam Syu'bah bin Hajjaj yang meninggal tahun 160 Hijrah, antara a'immah yang sangat berhati-hati dan sangat berusaha untuk nak memastikan suatu hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bermusafir daripada Kufah ke Madinah, kemudian travel ke daripada Makkah ke Madinah, kemudian dia balik ke Basrah semata-mata untuk nak memastikan satu hadis. Muammal bin Ismail, seorang ulama Islam dahulu, dia pernah mendengar suatu hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan fadilat sesuatu surah lah dalam Al-Quran. Jadi Muammal bin Ismail tanya kepada perawi yang menyampaikan hadis tersebut. Dia kata, daripada mana kamu mendengar hadis ini? Dan perawi tersebut menjawab, daripada fulan di Abadan, fulan di Madain, dan dia masih hidup lagi. Madain satu tempat di Iraq. Kemudian dia travel pergi ke Madain, berjumpa dengan perawi yang menyampaikan hadis tersebut kepada guru dia. Lalu dia bertanya kepada guru tersebut, wahai guru, daripada mana kamu mendengar hadis ini? Dan guru tersebut menjawab, daripada fulan yang berada di Wasit, di salah satu daerah juga di Iraq. Dan dia pergi ke Wasit untuk berjumpa dengan perawi tersebut. Dan setelah dia travel sampai ke Wasit, dia pun tanya lagi kepada guru tersebut, daripada mana kamu mendengar hadis ini? Hadis tentang kelebihan satu surah dalam Al-Quran. Jadi dia cakap, fulan tersebut berada di Basrah dan dia masih hidup lagi, pergilah kat dia. Jadi dia travel pergi ke Basrah untuk berjumpa dengan guru yang menyampaikan hadis tersebut. Sampai saja di Basrah, dia pun bertanya lagi, daripada mana kamu mendengar hadis ini? Lalu dia kata, seorang guru menyampaikan pada aku dan dia berada di Abadan. Abadan satu daerah di Iran sekarang ni. Dan dia travel ke sana, berjumpa, mendapati guru tersebut dikelilingi oleh ramailah mungkin murid-murid dia. Jadi dia pun tanya pada guru tersebut, wahai guru, daripada mana kamu mendengar hadis fadilat Al-Quran ini? Jadi guru tersebut bawa dia, pegang tangan dia, cakap senyap-senyap. Dia kata, sebenarnya aku tak dengar hadis ni pada mana-mana pun, tapi aku reka hadis ni sebab aku tengok manusia sekarang ni dah tak banyak mengaji Al-Quran. Mereka lebih sibuk dengan fiqah Abu Hanifah. Jadi aku nak bagi dia orang balik kepada Al-Quran. Aku ciptakan hadis ni, yang hadis yang menceritakan ganjaran sekian dan sekian-sekian, supaya manusia semua motivated untuk nak membaca Al-Quran. Kita boleh tengok bahawa tujuan dia murni, tapi dia punya cara dia salah. Kita tengok bahawa dia sanggup nak menggalakkan manusia balik mengaji Al-Quran, buat satu amalan yang mulia, tapi dia sendiri mendedahkan diri dia sendiri kepada neraka. Yang kita dah sebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka tempahlah tempat dia di neraka.
Jadi apa yang dimaksudkan oleh hadis maudhu'? Hadis maudhu' yang kita selalu dengar iaitu hadis palsu, yang ditarifkan ulama sebagai al-hadithul mukhtalaqul masnu'ul makdzub, iaitu suatu hadis yang direka-reka, yang diada-adakan secara dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira dalam apa-apa bab pun, suatu yang kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, itu adalah hadis palsu. Jadi cumanya dalam perbahasan ilmu hadis dia ada bicarakan tentang adakah sengaja termasuk dalam kategori hadis dhaif ataupun tak sengaja. Maksudnya kalau kesilapan dalam periwayat tu berlaku secara tidak sengaja, adakah dikira sebagai hadis palsu ataupun tidak? Sebab sebahagian ulama dia mengatakan bahawa semua hadis yang tersilap sandarannya kepada Nabi SAW, sama ada perawinya sengaja ataupun tidak, maka tetap dikira sebagai hadis palsu. Sebab tak betul, nisbah dia tak betul lah kepada Nabi, dia tersilap meriwayatkan hadis. Jadi banyak jenis kecacatan dalam hadis termasuk dalam ta'rif hadis maudhu'. Misal kata ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Thabit bin Musa daripada Syarik, daripada seorang perawi daripada Jabir, yang mengatakan bahawa Nabi SAW sebut, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Maksudnya siapa yang banyak bersolat di malam hari, pada siang hari wajah dia comel, maksudnya disenangi orang untuk nak tengok. Dan hadis tersebut ulama hukum sebagai batil, sebagai hadis yang palsu. Kenapa? Padahal berlaku secara tak sengaja, iaitu Syarik ketika dimeriwayatkan hadis tersebut daripada A'mash, dibawa sanad dia sampai kepada Jabir bin Abdullah. Lepas tu tiba-tiba Thabit pun, murid dia, masuk ke majlis. Jadi dia tengok Thabit, dia terdiam. Baru dia nak cakap, Jabir daripada Nabi SAW berkata, tiba-tiba dia nampak Thabit, dia terdiam jap, dia terpana lah dengan mungkin Thabit, murid dia tu nampak wajah dia begitu menyenangkan kan, macam sejuk mata memandang. Dia terdiam sekejap, dia pun terus disebut perkataan diri dia sendiri, bukan daripada Nabi. Niat dia adalah dia terkata bahawa dia nak kata bahawa Thabit seorang yang banyak salat pada malam hari, sebab itulah wajah dia pada siang hari macam bercahaya lah, baik. Jadi kemudian Thabit yang masuk majlis tersebut, dia dengar je sanad yang dibawa oleh Jabir daripada, lepas tu yang mana dibawa daripada guru dia tadi tu sampai kepada Jabir daripada Nabi SAW. Dia ingatkan yang guru dia Syarik tersebut mengatakan itu adalah hadis Nabi. Jadi dia salin je. Kan tadi dia sebut, dia berhenti kan, daripada qala Rasulullah SAW, dia terberhenti, kemudian dia cakap diri dia sendiri. Sebenarnya itu adalah percakapan diri dia, tapi Thabit menyangka bahawa itu adalah hadis Nabi, lalu dicatat hadis tersebut, diingatkan itu adalah hadis, padahal itu bukan hadis. Dan kemudian ramailah orang panggil para pencuri dalam hadis ni, ada namanya surraq. Dalam hadis pun ada surraq, orang yang mencuri hadis, dia pun curi hadis tersebut. Sebab itu ulama kata bahawa hadis tersebut batil, walaupun hadis tersebut ada dikategorikan sebagai hadis yang mudraj dalam perbincangan ulumul hadis. Tak ada, itu adalah sejenis, iaitu itu hanya label bahawa itu adalah sejenis hadis mudraj, tapi pada masa yang sama ia adalah hadis yang batil, yang palsu, sebab Nabi SAW tak sebut benda tu, walaupun ianya berlaku secara tak sengaja. Kadang-kadang ulama, sebab tu sama ulama dia lihat juga kepada perawi yang melakukan kesilapan. Adakah perawi ni jenis yang mutaharri atau ghairul mutaharri? Yang jenis mutaharri, yang jenis yang begitu berhati-hati dalam riwayat dia ataupun tidak. Yang mana yang berhati-hati ni biasanya adalah golongan thiqat, adalah perawi yang credibility dia high level, yang tertinggi sekali, yang sangat boleh dipercayai. Mereka ini ada melakukan kesilapan tapi tak banyak, kan? Jadi perawi-perawi yang tak berhati-hati ni kadang-kadang ulama kategorikan sebagai macam saduq, kathirul khata, orang yang dia benar tapi banyak silap dia, dan level yang ke bawah. Jadi kalau orang yang perawi-perawi yang tidak begitu berhati-hati tersilap dalam meriwayatkan hadis, some ulama mengatakan bahawa itu adalah hadis palsu, sebabkan ia tak sabit daripada Nabi SAW. Tapi some ulama yang lain pula
dia hanya tukar nama saja, dikategorikan sebagai misalnya hadis yang matruk, hadis yang matruh, yang maksudnya dari segi hukum dia sama je, dua-dua jenis yang ditolak. Satu sangat lemah, satu lagi confirm palsu. Ini hanya perbezaan manhaj di kalangan ulama dalam menilai suatu hadis. Sebab itulah sometimes ada orang kata Ibnul Jauzi bila mana dihukum dhaif, dihukum sebagai palsu, dan ada ulama kata dia bukan palsu. Hanya sebenarnya dia hanya berbeza antara manhaj tersebut dalam menilai suatu hadis. Ibnul Jauzi antara ulama yang menilai sama ada perawi itu sengaja ataupun tidak dikategorikan sebagai hadis palsu, dan dia bukan bersendirian dalam hal ni. Ada sama ulama lain macam Al-Hafidhul Iraqi yang meninggal tahun 806 Hijrah, dia merupakan guru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita selalu dengar nama dia dalam hadis, yang meninggal tahun 852 Hijrah. Dan begitu juga yang sependapat dengan dia misalnya Al-Imam As-Suyuti tahun 911 Hijrah. Mereka ni semua ada kitab-kitab dalam penulisan hadis-hadis palsu. Begitu juga dengan Syekh Tahir Al-Jazairi yang meninggal tahun 1338 Hijrah. Dan ada some ulama dia kategorikan bahawa perawi-perawi yang dikenali sebagai pendusta sahaja, bila mana mereka meriwayatkan hadis, itulah yang boleh dilabelkan sebagai palsu. Iaitu kalau dalam sanad dia ada perawi yang dituduh sebagai berdusta, seorang pemalsu hadis, maka barulah kita katakan dia sebagai hadis yang palsu. Pendapat ini juga ada disokong oleh some ulama macam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi dalam bidang hadis yang meninggal tahun 748 Hijrah, Jamaluddin Al-Qasimi yang meninggal tahun 1332 Hijrah. Ini adalah sebenarnya perbezaan antara manhaj, dan saya rasa bukan di sini ruang untuk nak kita bicarakan sebab dia memerlukan perbincangan akademik yang lebih mendalam. Itu dari segi ta'rif, dari segi mafhum hadis maudhu'. Kenapa kita namakan hadis maudhu' ni hadis? Kan sebab some orang dia kata kalaulah palsu, kenapa nak panggil hadis palsu? Kan kenapa kita tak cakap kata-kata palsu, tapi kita namakan sebagai hadis palsu? Ini tak ada masalah sebenarnya, sebab hadis palsu, bila kita sebut hadis, bukan bererti kita nak nisbahkan hadis yang palsu tersebut kepada Nabi. Tak, sebab hadis ada dari sudut istilah dan ada sudut lughah, dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, hadis boleh jadi bermaksud kalam, boleh jadi maksudnya hadis berbicara perbualan. Itu juga dalam bahasa Arab dinamakan sebagai hadis. Even Al-Quran sendiri pun Allah SWT namakan sebagai hadis. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Maksudnya Allah kata Allahu nazzala ahsanal hadits, yang dimaksudkan adalah Al-Quran, tapi Allah katakan sebagai sebaik-baik kalam, ahsanal hadits. Al-Quran juga dinamakan sebagai hadis dalam konteks bahasa tersebut. Dan begitu juga hadis, kenapa kita namakan sebagai hadis juga, kita nisbahkan sebagai hadis kerana orang yang membawakan riwayat itulah, orang yang membawa riwayat tu dia kata ini hadis, orang yang memalsukan hadis tersebut dia kata ini hadis. Jadi kita hanya jalan saja atas apa yang didakwa lah. Dan begitu juga apa yang dia membawa sebagai hadis palsu tu biasanya ada dua komponen ataupun salah satu komponen. Sama ada adanya sanad ataupun tak ada sanad. Matan tu mesti ada lah, barulah dinamakan sebagai hadis. Jadi ada bentuk gambaran hadis ini dalam hadis palsu, menyebabkan sama ulama kata je lah hadis palsu, kan? Supaya bila mana disebut sebagai hadis palsu, kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang penuntut ilmu hadis dan sebagainya, berhati-hati dan cek apa yang disebutkan sebagai hadis tersebut mengikut kaedah disiplin ilmu hadis. Kalaulah tak disebutkan sebagai hadis, orang malas nak cek kan, sebab biasalah kalam manusia banyak yang tipu yang tak betul. Tapi bila disebut hadis, maka kita akan berhati-hati, berjaga-jaga, kita akan semak takhrijkan hadis tersebut untuk mendapatkan status hadis tersebut, sama ada ianya sahih, dhaif ataupun palsu. Jadi kalau macam mana kita nak tahu tentang hadis tersebut sebagai hadis yang palsu ataupun tidak, banyak. Misalnya kita rujuklah pada kalam ulama. Kita bukan ulama, jadi kita kena rujuk pada kalam ilmuwan hadis, terutama ilmu-ilmu yang terdahulu yang banyak bergelumang dengan sabrul marwiyat. Diorang ni sanggup cek hadis berapa banyak untuk nak pastikan hadis tersebut betul. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama besar yang meninggal tahun 264 Hijrah, dia kata untuk nak memastikan satu hadis tersebut je, kadang-kadang aku sampai semak 70,000 hadis daripada fulan
untuk nak semak adakah fulan okey ataupun tidak. Dan aku baca 70,000 hadis tersebut dan mendapati bahawa fulan okey. Jadi aku pun nilai dia sebagai thiqah. Itu adalah hidup para ulama terdahulu yang bersungguh-sungguh nak cek semak suatu riwayat. Jadi ulama-ulama ni kadang-kadang dia gunakan istilah, kadang-kadang digunakan istilah yang jelas. Dia katakan hadza hadithun maudhu'. Hadis ni palsu. Ada ulama kata hadza hadithun makdzub. Dusta, hadis ni dusta. Ada yang kata la aslalah, tiada asalnya. Tiada asal. Dia maksudnya tak ada rujukan dia, tak ada sanad dia, tak ada mana-mana sandaran dia. Jadi dia kata laisa lahu asl, la aslalah. Jadi ataupun kadang-kadang daripada kalamun nuqat, orang ilmuwan besar hadis, bila mana dia kata lam ajid lahu asla, maksudnya aku tak jumpa hadis ni ada asal. Sebahagian orang dia kata ulama tersebut tak jumpa, orang lain jumpa. Jadi kita kena cek balik. Bila mana itu adalah ulama yang mengatakan aku tak jumpa hadis tersebut. Jika Al-Bukhari kata lam ajid lahu asla, apa maksud dia? Mestilah dia membawa satu makna besar bahawa hadis tersebut palsu. Al-Bukhari, orang yang menghafal beratus ribu hadis, yang tahu banyak ilmu hadis, yang mana Ishaq bin Rahuya ataupun orang yang sebut Ishaq bin Rahawai yang meninggal tahun 238 Hijrah adalah guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Adalah Imam Ahmad, Abu Hatim Ar-Razi meletakkan Abu Ishaq bin Rahuya ni satu martabat yang tinggi, yang sangat tinggi dari segi hadis dia. Jadi Ishaq bin Rahawai ni dia kata aku seolah-olah mendapati 100,000 hadis tu depan mata aku. Maksudnya dia nak kata dia ingat hadis-hadis secara detail, bersanad satu persatu, macam mana depan mata aku ni terbayang-bayang 100,000 hadis. Dan bila mana dinukilkan kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah, maksudnya seorang yang takjub dengan kemampuan Ishaq bin Rahawiyah, dia pun bawa kepada kata Imam Bukhari kata, kamu rasa terkejut ke? Mungkin pada zaman ini, sebab Imam Bukhari kemudian daripada Ishaq bin Rahawiyah. Ishaq bin Rahawiyah adalah guru kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari jangan terkejut, sebab mungkin pada zaman ini ada orang yang mendapati 200,000 hadis macam depan mata dia. Maksudnya dia lah, dia masukkan diri dia, tapi dia tak sebut secara jelas. Jadi kalau orang macam Imam Bukhari kata hadis tersebut aku tak jumpa asalnya, orang yang mentelaah hadis, menghidupkan semua hidup dia dengan hadis, kata lam ajilahu asla, siapa ulama mana yang berani nak challenge kenyataan Al-Bukhari, melainkan dia ada fakta, argument yang betul mengikut disiplin ilmu hadis, barulah di situ ada nilainya. Baik, itu adalah macam mana kita nak tahu hadis palsu. Dan juga kadang-kadang kita nak tahu hadis palsu daripada para perawi dia, daripada sanad tersebut. Ada perawi-perawi yang ulama kata dia ni pendusta. Hadis ni satu ilmu yang sangat unik. Kebanyakan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis direkodkan oleh para ulama. Dia orang punya, kita kata, biografi dia. Ini adalah macam mana Allah nak menjaga sunnah Nabi SAW daripada sebarang penyelewengan, daripada sebarang keciciran. Para ulama, Allah ciptakan mereka ni macam seolah-olah mereka ni diciptakan untuk hadis je. Hidup mereka ni untuk hadis semata-mata. Mereka kumpul maklumat perawi-perawi, macam seolah-olah berkenalan dengan berapa perawi. Sebab itulah kitab-kitab yang membicarakan tentang perawi ini banyak. Panjang untuk nak disebut kat sini. Ada yang kitab berkaitan perawi yang khas dengan perawi yang lemah, ada yang perawi yang khas dengan perawi yang thiqat yang boleh diterima, ada juga yang campur baur, dan pelbagai lagi yang boleh mencecah ribuan kitab. Dan ini bukan tempat dia untuk nak saya sebut. Jadi jangan takjub. Jadi kalau mana kita cek ada perawi tersebut yang ulama nilai dia sebagai kadang akdzabun nas, perawi ni adalah manusia yang paling pendusta sekali, pendusta manusia lah, ada. Dan ada juga perawi yang ulama kata dia sebagai wadda', kadzab, sebagai pendusta, pemalsu hadis, sebagai pendusta yang banyak melakukan dusta. Kadang-kadang disebut juga dajjal, ni banyak melakukan, dia ni macam dajjal lah. Sebab dalam hadis Nabi SAW kan ada dalam sahih yang Nabi kata yakun fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum minal ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum hatta la yuftinunakum hatta la yudillunakum wa la yuftinunakum. Nabi sendiri sifatkan orang, dia akan datang, orang akhir zaman akan datang manusia yang
Nabi gelar sebagai Dajjal, lagi pendusta, yang membawa hadis-hadis yang kamu tak pernah dengar sebelum-sebelum ni, maupun nenek moyang kamu semua tak pernah dengar sebelum ni, tiba-tiba dibawa satu hadis yang baru. Maka Nabi kata berhati-hati, janganlah biarkan diorang mendekati kalian, dan kalian juga jangan mendekati mereka supaya mereka tidak menyesatkan kalian dan membawa fitnah kepada kalian. Di situlah datangnya gelaran ulama sebut Dajjal kepada para pendusta hadis. Jadi hadis ni, pendustaan hadis Nabi SAW tak berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi tak berlaku. Kan dalam surah Al-Haqqah Allah ada sebut walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Maksudnya Allah kata, kamu ya Muhammad, iaitu Nabi Muhammad, kalau kamu berani mengada-adakan secara dusta atas namaku ni, maksudnya kalau Nabi mereka-reka sesuatu yang tak betul, maka Allah akan rentak Nabi dan akan memutuskan dia punya urat jantung dia, seolah akan azab lah, akan memberi apa? Balasan. Itu pada zaman Nabi yang Allah bagi tahu kat Nabi, yang menunjukkan Nabi seorang yang benar. Jadi apatah lagi kalau berlaku pendustaan pada zaman Nabi, of course akan diturunkan azab oleh Allah. Dan bibit-bibit pemalsuan hadis ni actually dia berlaku, some sejarawan digariskan setelah wafatnya Uthman, iaitu sekitar tahun 40 Hijrah. Setelah Uthman meninggal, berlakulah fitnah yang besar, yang mungkin kita semua tahu, perbalahan antara grup sebahagian fulan sahabi ni, mungkin some grup ni dengan grup yang lain, iaitu ketika setelah tersebut munculnya golongan-golongan seperti Khawarij dan Rafidah Syiah. Iaitu Rafidah, orang yang melampau-lampau dalam mengagungkan Ali radhiyallahu an, dan Khawarij ni juga orang yang memerangi, masa tu memerangi pemerintah. Dan golongan Rawafid ni tak nafi bahawa mereka dipersaksikan oleh para ulama daripada dulu sampai sekarang, ialah mereka adalah akdzabut tawaif. Maksudnya mereka adalah golongan yang paling banyak berdusta, dan agama mereka dibina atas dasar-dasar dusta. Bahkan mereka antara golongan yang mengatakan bahawa Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini tidak sempurna. Yang mushaf Fatimah yang ada diorang yang diorang kata sempurna tu ada pada diorang. Jadi mereka ni muncul pada era-era tersebut, dan ghulah mereka, iaitu mereka yang ekstrim sampaikan mempertuhankan Ali. Ali pernah bakar diorang. Tentang ni ada dalam Sahih Bukhari, yang Ali pernah menangkap mereka ni, orang yang kata dia Tuhan ni, Ali bakar. Kemudian Ibnu Abbas tegur Ali lah, dia kata, kalau aku di tempat engkau, aku tak akan bakar, cukup bunuh saja. Sebab aku pernah dengar Nabi SAW, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Maksudnya kita tak boleh nak mengazab, kita tak boleh menyiksa atau membunuh seseorang dengan azab yang Allah guna lah, maksudnya api. Hanya itu macam satu pengkhususan buat Allah. Itu hadis tersebut ada dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ini Ar-Rawafid ni antara punca besar utama hadis-hadis palsu mula muncul. Kemudian Khawarij, dan ulama dia kata bahawa Khawarij ni adalah mereka yang actually secara generally dia orang tak berdusta. Sebab Khawarij ni antara yang menganggap dosa besar boleh menyebabkan seorang tu kekal dalam neraka. Jadi kalaulah seseorang tu berdusta atas nama Nabi SAW, apatah lagi lah. Jadi Khawarij ni jarang berdusta, melainkan ada some nukilan yang dibawa oleh Al-Khatibul Baghdadi yang meninggal tahun 463 Hijrah. Dia ada nukilkan some kalam daripada Khawarij yang bertaubat lah, yang dia kata, kami kalau mana benda tersebut menepati hawa nafsu kami, sayyarnahu haditha. Kalau benda tersebut menepati hawa kami akan jadikan dia satu hadis. Itu kalau sah, maka mungkin itu hanya dalam situasi yang sedikit. Dan muncul juga hadis-hadis palsu ni disebabkan oleh Zandaqah. Zandaqah ni satu grup label yang seakan dengan munafik, iaitu mereka yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Macam Abdullah bin Sabah, yang diorang ni zahirnya nampak Islam, tapi tujuan diorang ialah untuk nak merosakkan Islam, untuk merosakkan imej Islam, untuk nak menimbulkan pemusuhan sesama Islam. Mereka inilah antara yang
meriwayatkan banyak hadis-hadis palsu. Misalnya Abdul Karim bin Abil Auja yang pernah mengaku dia pernah mendustakan hadis Nabi SAW 4,000 hadis yang menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Orang yang berpuasa boleh terbuka puasa, orang yang buka puasa boleh berpuasa. Itu nak menunjukkan peranan zandaqah dalam memalsukan hadis. Begitu juga kadang-kadang disebabkan ta'assub kita dengan sesuatu grup, seseorang, menyebabkan kadang-kadang kita buta, mata kita buta daripada kebenaran. Kita sanggup mendustakan satu hadis Nabi SAW demi menyokong pandangan kita. Misalnya dalam akidah, dulu ada yang perbahasan tentang iman boleh bertambah ataupun tidak. Ni satu benda yang besar pada zaman dahulu. Jadi grup yang mengatakan bahawa iman tu statik je, reka satu hadis. Kata Nabi SAW kata sebab mana bila mana dia tengok dalam Quran kata Allah SWT berfirman fahadaina fazidnahum huda. Jadi dia pun kata, Nabi SAW kata sesungguhnya iman la yazidu wa la yanqus. Maksudnya dia kata al-imanu kal jabal la yazidu wa la yanqus. Maksudnya iman ni macam gunung je, dia tak berkurangan, tak bertambah. Jadi ada juga di kalangan ahli sunnah yang jahil pun terjerumus sama. Dia pun balas balik. Dia pun kata Nabi SAW kata al-imanu yazidu wa yanqus. Dibalas. Dia punya akidah dia betul, tapi hadis tersebut salah. Tak ada hadis Nabi SAW berkaitan lafaz dengan lafaz tersebut. Begitu juga kadang-kadang permusuhan disebabkan khilaf fiqhi dalam fiqh, yang macam mana dulu mungkin selalu digambarkan antara Al-Hanafiyah dengan Asy-Syafi'iyah. Permusuhan macam seteru antara orang-orang yang bermazhab fiqh di Al-Hanafiyah dan dengan Asy-Syafi'iyah. Dan yang sebenarnya kalau pengikut mazhab Hanafi, kita tak sebut Ahnaf. Ahnaf adalah sebutan kepada Hanif. Yang betul ialah Al-Hanafiyah bagi orang yang mazhab Hanafi. Jadi pernah juga ada daripada ulama mazhab Hanafi yang agak mungkin dia orang jahil dan sebagainya. Jadi pernah ada seorang tu kata dekat seseorang, dia kata, kamu tak tengokkah apa yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Kamu tak melihat ke maksudnya sekarang ni dia dah getting popular, Syafi'i, Masya Allah. Jadi orang tersebut yang benci kepada Imam Syafi'i, la ukhziyannahu. Dia kata, aku akan habiskan dia, habis dia. Jadi dia pun direka satu hadis, dia kata Nabi SAW kata, akan datang di kalangan umatku rajulun yuqalu lahu Abu Hanifata fahuwa siraju ummati. Akan datang pada kalangan umatku seorang yang dinamakan sebagai Abu Hanifah dan dia adalah pelita bagi umatku. Dan dia create lagi, akan datang seorang yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris adarru au asyarru min iblis. Maksudnya dia kata akan datang di kalangan umat aku nanti seorang lelaki yang namanya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris adalah nama bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dia konon-konon dia kata Nabi kata dia ini lebih memberi mudarat atau lebih jahat lagi daripada iblis. Itu sampai ke taraf tu sebabkan ta'assub mereka reka satu hadis. Sedangkan Imam Syafi'i subhanallah antara yang kita boleh tengok antara manusia yang paling faqih di muka bumi ni. Kita boleh kalau baca je Kitabur Risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i, kita mungkin tak faham pun baca itu. Walaupun kita faham bahasa Arab, kita tak faham apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Betapa cantiknya bahasa yang dia guna. Itu pun Imam Syafi'i, ulama kata bahawa Imam Syafi'i karang karya Ar-Risalah dengan bahasa yang mudah difahami supaya orang boleh baca. Sebab karya Ar-Risalah adalah permintaan daripada seorang ulama hadis, Abdurrahman bin Mahdi, yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Abdurrahman bin Mahdi meninggal tahun 198 Hijrah. Dia minta kepada Imam Syafi'i karang satu kitab yang boleh menjelaskan tentang macam mana nak berinteraksi lah dengan nas. Jadi Imam Syafi'i hantar kitab tersebut, ditulis, dihantar kepada Abdurrahman bin Mahdi, sampai Abdurrahman bin Mahdi kata, aku sentiasa berdoa untuk lelaki ni. Maksudnya aku sentiasa berdoa untuk Imam Syafi'i sebab betapa dia kata Ar-Risalah ni macam satu karya yang sihir, yang kalau kita baca every time kita akan jumpa faedah-faedah baru. Every time mungkin 1000 kali kita baca, ada je 1000 faedah baru yang kita jumpa, dan pasti banyak tempat yang
kita tak faham. Jadi itu salah satu daripada punca berlakunya hadis palsu. Dan pagi tadi kita ada sebutkan juga antaranya golongan qissas, antaranya golongan tukang cerita, golongan penceramah yang pagi tadi kita dah sebut secara panjang lebar. Dan begitu juga kadang-kadang berlaku juga disebabkan jahil, sebab kadang-kadang golongan-golongan orang penceramah mereka banyak yang tak tahu tentang hukum hakam. Jadi menyebabkan kadang-kadang mereka kata apa sahaja yang dirasakan betul. Dalam kitab Al-I'tibar fi Nasikh wal Mansukh lil Hazimi, dia ada membawa satu nukilan bahawa khalifah, iaitu Khalifah Ali bin Abi Talib, satu hari dia pernah lalu di hadapan seorang penceramah yang banyak bawa cerita. Jadi dia pun tanya kepada penceramah tersebut, dia kata, kamu tahu tak tentang Nasikh wal Mansukh? Dan lelaki tersebut jawab tak. Dan Imam Ali pun radhiyallahu anhu kata, halakta wa ahlak, kamu dah hancur dan kamu dah memusnahkan orang lain. Okay. Itu adalah contoh kejahilan yang berlaku pada ketika itu. Begitu juga misalnya yang disebut dalam kitab Al-Asrar Al-Marfu'ah tentang seorang lelaki di Baghdad. Kisah tentang seorang lelaki Baghdad, ini kisah ni diriwayatkan oleh Al-Husain Al-Karabisi yang meninggal tahun 245 Hijrah. Dia dikata di Baghdad ada seorang penceramah yang quite popular yang digelar sebagai Abu Marhumul Hajjam. Jadi satu ketika tu Abu Marhum Al-Hajjam dia lepas dia habis majlis dia kata, saluni fit tafsir atau fit tafsir. Dia kata, tanyalah apa-apa saja tentang tafsir ke tentang tafsir kepada tafsir, tanyalah aku apa-apa. Maksudnya dia kata, aku ni power lah, tanya je lah apa-apa. Jadi datang ada seorang lelaki tanya, mungkin di sebalik tiang lah belakang tu kan. Dia tanya, dia pun cakap aslahakallah, sebab dia dengar sebelum tu banyak Abu Marhum Al-Hajjam bawa dia riwayat yang mungkar, yang tak betul. Dia pun angkat tangan, dia kata, aslahakallah ya Abu Marhum, dia hanya semoga Allah memperbaiki diri kamu ya Abu Marhum. Dan Abu Marhum pun macam marah lah kan, dia rasa macam orang tu sindir dia. Jadi dia pun cela lelaki tersebut. Kemudian seorang murid dia pun tanyalah ke Abu Marhum, dia kata, kenapa kamu cela dia sedangkan dia berdoa kebaikan untuk kamu? Dia pun belasah aja. Dia cakap, bukankah kamu dengar dalam Al-Quran sebut, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Padahal ayat tersebut berkaitan dengan adab kita berinteraksi dengan Nabi SAW, tapi saja dikaitkan. Maksudnya nak kata orang yang berbicara di sebalik tabir, di sebalik tiang dan sebagainya, itu adalah golongan yang tidak berakal. Jadi kemudian dia ditanya tentang Nabi SAW melarang daripada al-muzabanah dengan al-muhaqalah. Al-muzabanah ni di dalam bab jual beli lah. Al-muzabanah ni macam kita jual berapa kilo kurma rutab di pohon kurma tersebut dengan kurma yang dah kering. Jadi itu antara jenis jual beli yang dilarang sebab ada gharar, ketidakketentuan, kecuali dalam beberapa gambaran yang disebut bai'ul araya yang ada disebutkan syarat-syaratnya oleh ulama fiqh, misalnya dia kena dianggarkan dan sebagainya. Al-muhaqalah pula ialah satu proses jual beli antara biji-bijian di tanaman yang masih ada di punya apa nama dia, pokok itu, dengan yang sudah matang lah. Apa pun dia dalam bab jual beli. Jadi dia belasah juga nak jawab, supaya yang penting dijawab lah, orang katakan betul tak betul tu lain cerita, yang penting dijawab. Jadi dia pun jawab, oh Nabi SAW larang daripada al-muzabanah ni, maksudnya larang kita daripada menggelar seseorang sesama muslim ni dengan panggilan pelanggan. Kita jangan panggil pada seorang muslim tu pelanggan. Dia belasah. Kemudian al-muhaqalah pula, dia kata Nabi SAW larang daripada kita buka baju ketika menerima komisen. Itu nak kata kadang-kadang orang yang memalsukan hadis ni, dia tak faham lah dengan agama. Jadi kita nak tahu sebenarnya kesan-kesan hadis palsu ni sangat banyak yang berbahaya kepada umat Islam. Bukan setakat kepada diri kita, bahkan dari segi nilai ilmiah itu sendiri pun akan membawa impak yang besar. Antaranya menyebabkan, kalau penyebaran hadis palsu yang banyak, dan kita jenis orang yang suka je sebar hadis palsu, ambil hadis palsu, kadang-kadang dia boleh menyebabkan kita tak belajar lah, kita akan kekal jahil. Sebab beramal dengan satu hadis yang bukan hadis, beramal dengan satu yang maksudnya yang tak disyariatkan, kita akan kekal sebagai jahil. Begitu juga dengan
kadang-kadang para asatidzah sendiri pun yang terlibat dalam penyebaran hadis-hadis palsu ni gitulah. Maksudnya dia belajar disiplin ilmu hadis pun tidak, yang dia tahu dia hanya nak sebar hadis yang mana dia rasakan menyokong opinion dia. Kadang-kadang any hadis dipetik saja daripada mana-mana kitab yang dirasakan serasi dengan dia punya ideologi, dan dia kata itu hadis walhal ia bukan hadis, sebab dia tak faham. Kadang-kadang hadis memang kitab tersebut dikarang, misalnya Kitabul Kamil Ibn Adi yang meninggal tahun 365 Hijrah, memang khas untuk perawi-perawi yang daif. Kebanyakan hadis-hadis dia dalam tu adalah hadis-hadis yang mungkar dan sebagainya. Tapi kadang dia as long ini imam hadis yang tulis kitab, dia buka, dia petik, padahal hadis tersebut memang jelas nak diterangkan tentang hadis tersebut adalah hadis yang mungkar. Dan kadang-kadang kita nak tahu bahawa hadis ni boleh jadi hadis tu palsu tapi makna dia betul. Itu yang menjadikan kadang confuse kepada orang awam. Dia fikir hadis ni betul makna dia, macam mana dia boleh kata palsu? Jadi kita kena beza antara makna dan status hadis ni satu benda yang lain. Kadang-kadang ada satu hadis palsu yang memang dah ada kenyataan tu dalam Al-Quran, tapi dari segi hadis secara faktanya ia palsu lah, sebab dengan bukti-bukti yang ada. Misalnya ada satu hadis yang direka, ithnatani la taqrabuhuma asyirku billahi wal idraru bin nas. Dia kata, ada satu hadis yang palsu ni, dia kata bahawa dua perkara jangan kita dekati, iaitu syirik kepada Allah dan memberi mudarat kepada manusia. Jadi kalau kita faham, maksud dia tak ada apa, betul lah, kita jangan syirikkan Allah, kita jangan membuat mudarat kepada manusia, kan? Dan kalau kita fikir logik begitu, tapi mengikut disiplin hadis tersebut palsu, tak ada asalnya. Dari mana-mana reka seorang pendusta. Walaupun dalam Al-Quran mungkin ada mention benda yang tersebut tentang ayat-ayat syirik, misalnya innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Makna dia ada dalam Al-Quran, tapi itu Quran lah. Yang hadis ni tak sabit, maka dia tak sabit. Dan ada juga hadis-hadis yang makna dia sendiri dah tak betul, mungkar teks dia. Misalnya ada hadis dia membawa hubbul watanu minal iman, patriotik, semangat patriotik terhadap negara ni sebahagian daripada iman. Ini satu daripada segi sanad pun dah teruk, tak ada. Dari segi matan pun mungkar. Apa kaitan patriotik dengan iman? Orang kafir pun ada semangat patriotik. Orang yang kurang iman, yang tak ada iman sendiri pun, orang yang ada semangat patriotik, dia tak ada kaitan pun dengan iman lah. Dan certain hadis juga kita boleh dapati kadang-kadang dia menjejaskan satu maslahat dan disebarkan secara terbuka. Misalnya hadis ada satu hadis yang tersebar, jannibu masajidakum subyankum, maksudnya jauhkan kanak-kanak daripada masjid. Dan atas sebab ni kadang-kadang daripada hadis ni kita jauhkan budak-budak, jangan bawa masjid. Kadang-kadang kita tolak luar kat situ, tak bagi dia masuk kadang-kadang. Padahal hadis ni selain daripada tak ada asalnya, hadis yang batil, dia bercanggah juga dengan hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis sahih, dalam riwayat Al-Bukhari misalnya, ada satu hadis yang Nabi SAW letakkan Hasan di sebelah mimbar, di sebelah dia, dan dia toleh kepada Hasan, kemudian dia toleh kepada manusia, dia kata inna bni hadha sayyid, anakku ini, maksudnya cucu dia tu adalah sayyid, penghulu, dan dia akan membaiki ataupun mendamaikan dua fi'ataini azimataini minal muslimin. Dia akan mendamaikan dua puak yang besar di kalangan muslimin kelak. Itu Nabi bawa Hasan, cucu dia, dalam masjid. Ada juga misalnya hadis yang diriwayatkan dalam Imam Muslim, menerusi hadis Jabir bin Samurah, yang Nabi SAW setelah disolat disambut, dikelilingi oleh kanak-kanak, dan Nabi SAW dengan rahmat dia, kasih sayang, penyayang dia, dia tak ada tampar budak-budak tu kan, dia pegang pipi kanak-kanak tu seorang-seorang, diusap, sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga Sahih Muslim juga hadis Anas misalnya, yang Nabi masa di solat, dia nak, kalau boleh dia nak panjangkan solat, tapi dia terdengar bunyi ada kanak-kanak menangis, jadi dipercepatkan solat dia. Itu semua menunjukkan bahawa tak ada masalah membawa kanak-kanak dalam masjid. Ini ada perbahasan dia juga dalam masalah fiqh yang bukan untuk kita bahaskan. Apapun hadis palsu banyak memberi impak yang buruk lah, dari segi ilmiahnya, dari segi lain-lainnya. Misalnya dari sudut ilmiah, kita boleh mendapati sekarang ni mana-mana cabang ilmu sendiri
dipenuhi kitab-kitab dalam cabang disiplin tu sendiri banyak kadang-kadang dipenuhi oleh hadis-hadis yang palsu. Kalau tak penuh pun adalah diriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Even dalam fiqh, dalam tauhid, dalam tarikh, sejarah, dalam tib, banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu. Dalam fiqh misalnya dalam kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq ada membawakan satu hadis yang dinilai ulama sebagai palsu, iaitu hadis inna syaitana yajri majrad dam. Maksudnya kemudian dia kata fadhiqu majari bil ju'i was sawm. Maksudnya hadis Nabi SAW kata sesungguhnya syaitan itu masuklah ke lalu di saluran darah manusia. Itu betul, jumlah itu betul, ada dalam sahih hadis tersebut, tapi tambahan dia tu yang palsu, iaitu fadhiqu majari bil ju'i was sawm. Jadi sempitkanlah laluan syaitan tu dengan lapar dan puasa. Jumlah ni adalah jumlah yang dihukum ulama hadis sebagai palsu. Jadi yang jumlah awal betul, tambahan tersebut tak betul, jadi tambahan tersebut palsu. Dalam kitab usul fiqh pun ada juga kadang-kadang, misalnya dalam kitab Mukhtasar Ibn Al-Hajib ada juga misalnya hadis yang kita selalu dengar, ikhtilaf ummati rahmah, khilaf perselisihan umatku satu rahmat. Some ulama dihukum hadis ni sebagai batil dan some ulama kata hadis ni dhaif. Dan ada juga nukilan, ni adalah nukilan ulama tapi disalah anggap sebagai hadis. Misalnya yang kata umirna an nahkuma bil-zahir wallahu yatawalla as-sarair. Kami diperintahkan untuk menghukum sesuatu tu dengan zahir dia sahaja, dan Allah akan ambil alih yang tanggungjawab terhadap apa yang tersembunyi. Ini bukan hadis Nabi. Kata Al-Hafidhul Iraqi, ini adalah hadis yang tiada asalnya, tak ada dalam mana-mana kitab hadis sekalipun, tapi disebutkan dalam kitab usul fiqh, apa nama dia saya pun tak ingat, tapi disebutkan dalam kitab tersebut hadis palsu ini, dalam kitab Idaratul Ahkam. Dan begitu juga misalnya ada hadis yang diriwayatkan dalam palsu, misalnya dalam Syarah Aqidah Tahawiyah popular Ibn Abil Is, misalnya ada sebut hadis tentang alim nas sunnah wa in karihu dhalik, ajarlah manusia ni sunnah Nabi walaupun mereka benci, dan kalau kamu nak selamat berjalan di atas titian sirat nanti, maka fala tuhadithanna fi dinillahi hadathan bi ra'yik, janganlah mengada-ngadakan sesuatu perkara yang baru dengan kamu punya pandangan. Hadis ni juga disebut sebagai hadis yang palsu sebab pada hadis ni ada perawi yang nama dia Abu Hammam Al-Qurashi. Yahya bin Ma'in kepada Abu Hammam Al-Qurashi, kadzaban aduwan lillah, dia ni adalah seorang para pendusta, musuh seteru kepada Allah. Dan Abu Hatim kata dia ni zahibul hadis, maksudnya perawi yang gone lah, habis kan. Dalam kitab tarikh, sejarah, banyak kita boleh lihat, misalnya dalam kitab banyak kitab-kitab yang bicarakan tentang fadilat kelebihan khilafah Bani Umayyah yang disandang ataupun Bani Abbas disandang kepada hadis. Ada yang juga dalam misalnya kitab Akhbaruz Zaman Al-Mas'udi disebut hadis palsu tentang umur dunia, iaitu dunia ini berumur 7,000 tahun dan 6,000 tahun dah berlalu. Hadis ni dah dihukum palsu oleh Ibn Qayyim dalam Manarul Munif. Dan begitulah dalam cabang-cabang, dalam bahasa sendiri pun kadang-kadang diriwayatkan hadis-hadis palsu. Misalnya dalam Mughnil Labib Ibn Hisham sebut, dia nisbahkan hadis Nabi, kadang-kadang dia kata ana afsahu man nataqa bid-dad, aku adalah manusia yang paling fasih sebut huruf dad. Ini Ibnu Kathir semua kata hadis ni tak ada asal, hadis yang palsu. Ni contoh efek hadis-hadis palsu pada ilmu-ilmu Islam. Dan ada juga dia boleh memberi efek pada benda lain lah. Macam contohnya dia boleh membuatkan syirik, mencetuskan syirik kepada Allah, hadis-hadis palsu. Ada hadis misalnya yang dikata Allah nak cipta diri dia diciptakan satu kuda, kemudian kuda tersebut berpeluh, daripada peluh tersebut Allah ciptakan diri dia sendiri. Saya pun tak faham hadis ni macam mana rupa dia. Kemudian konon-konon cipta hadis lain kata Nabi pernah nampak Allah di atas unta pada hari Nafar di Mina, duduk pakai jubah. Macam-macam hadis yang khurafat, yang membawakan kalau orang dengar hadis tu je mungkin akan syak je, ini betul ke Islam macam ni kan.
benda-benda tersebut boleh muncul. Hadis palsu yang dia orang reka, misalnya lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ah, kalau kamu bersangka baik terhadap batu, nescaya batu tu boleh memberi manfaat kepada kamu. Ini ada unsur-unsur syirik. Jadi kerana hadis palsu dia, orang yang reka dia tak kira, belasah je. Itu satu misal. Dan ada juga yang dia boleh kadang-kadang bercanggah lah dengan menjejaskan maslahat syariah. Misalnya hadis dia kata al-hadithu fil masjid, dia kata berbual dalam masjid dia akan menghancurkan kita punya pahala, kama ta'kulun narul hatab, macam mana api memakan kayu api. Kalau kita bersembang dalam masjid, maka kat situlah akan pahala kita akan pergi. Dan hadis ini bercanggah juga dengan hadis sahih dalam Sahih Muslim. Jabir bin Samurah, Nabi SAW pernah ketika lepas solat subuh, biasanya dia tak beransur melainkan setelah terbitnya matahari. Jadi ketika dia terbit matahari, dia mendapati bahawa para sahabat tengah bersembang, cerita tentang perkara-perkara jahiliah yang dulu. Nabi SAW lalu dan Nabi SAW tersenyum. Kat situ menunjukkan bahawa kadang-kadang benda yang kalau tak terlalu over, boleh nak bersembang dalam masjid. Dan begitu, kadang-kadang juga hadis palsu boleh menjejaskan perpaduan kita. Kita boleh apa? Saling remeh, memperemehkan orang lain. Kadang-kadang ada hadis palsu yang kata az-zinji idza ja'a saraq wa idza zana wa idza syabi'a zana. Orang negro ni dia reka hadis ni, dia benci kat orang negro. Dia kata Nabi SAW kata orang negro ni kalau dia lapar dia curi, kalau dia kenyang dia berzina. Reka ada yang reka misalnya hadis lain. Seorang perawi nama dia Sa'id bin Tarif, anak dia balik daripada sekolah, dia tengok anak dia menangis. Dia kata, siapa pukul kamu? Dia kata, cikgu dia pukul. Dia kata, aku akan balas dendam. Jadi dia kata, haddathani fulan an fulan an fulan an fulan. Nabi SAW kata, muallimu sibyanikum syirarukum aqalluhum rahmatan lil yatimi wa aghladuhum 'alal masakin. Nabi SAW kata bahawa golongan teacher pada kanak-kanak ni adalah golongan yang paling teruk sekali. Yang paling aqalluhum rahmatan lil yatim, orang yang paling sedikit perasaan kasih sayang rahmat dia terhadap orang kanak-kanak yatim, dan yang paling keras terhadap orang-orang yang miskin. Jadi dia cipta hadis ni atas dasar dia nak balas dendam kat cikgu tersebut. Kita tengok betapa manusia mengambil remeh banyak perkara-perkara sebegini. Kadang-kadang satu hadis sahaja boleh menyebabkan kita menjauhi sunnah, bahkan kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan, kita melakukan perkara yang disuruh, yang Allah tegah, yang tu kita buat. Misalnya hadis min sa'adatil mar'i khifatul lihiyatihi. Kadang-kadang dia reka satu hadis, antara ciri-ciri lelaki yang bahagia, janggut dia yang nipis. Itu semua rekaan. Tapi menyebabkan, padahal dalam hadis Nabi galakkan kita membela janggut, tiba-tiba dibawa ni kontra. Jadi kalau kita beramal dengan hadis palsu tersebut, menjauhi sunnah, bahkan kita melanggar apa yang Allah SWT perintahkan, Nabi SAW perintahkan. Okey, jadi ada lagi beberapa kesan lain yang boleh memberi kesan terhadap Islam itu sendiri. Selain dia mencemarkan imej Islam, dia membuatkan kadang-kadang kita beramal dengan sesuatu yang bukan daripada amalan Islam. Berapa banyak hadis-hadis palsu yang diriwayatkan tentang amalan sekian-sekian pada malam sekian, misalnya pada malam nisfu Sya'ban, tentang solat ini, solat itu dan sebagainya, walhal ianya palsu, dusta, tidak sabit daripada Nabi SAW. Sebab tu kita kena berhati-hati, dan insya-Allah Allah akan menjaga umat ini dengan kehadiran ilmu-ilmuan hadis yang akan sentiasa sensitif dengan isu-isu macam ni. Macam mana yang dikatakan ketika Abdul Karim bin Abdul Auja' nak dipancung, dia kata ke Khalifatul Mahdi, dia kata, aku dah buat 4,000 hadis, so kau nak buat apa? Hadis ni dah tersebar di kalangan manusia. Jadi Khalifah pun bijak menjawab. Dia kata, kau jangan risau. 4,000 hadis yang kau cipta tu, satu persatu akan kita punya fursan, kita punya kuda-kuda perang ni akan clearkan. Kita ada Ibnul Mubarak, kita Abu Ishaq Al-Fazari, semua ini akan clearkan semua hadis-hadis palsu yang kau buat. Sebab itulah Ibnul Mubarak ketika mana ditanya, macam mana kita nak buat dengan banyaknya hadis-hadis palsu yang dah tersebar sekarang? Ibnul Mubarak, seorang tokoh hadis yang meninggal tahun 181 Hijrah, dia kata,
dia kata ta'ishulahal jahabidah, maksudnya jangan risau, akan ada generasi, setiap generasi akan ada orang-orang yang Allah kurniakan mereka kekuatan dan sebagainya untuk nak bangkit mempertahankan sunnah Nabi SAW, untuk nak pastikan hadis ni hadis palsu, hadis ni nak pastikan supaya tiada penyelewengan dalam hadis. Sebab tu Ad-Daruqutni, tokoh muhaddithin ilal yang meninggal tahun 385 Hijrah, dia kata, ya ahli Baghdad, wahai ahli Baghdad, janganlah kamu bercita, janganlah kamu harap kamu dapat mencipta suatu hadis palsu selagi mana aku hidup. Jadi itu menunjukkan bahawa itu Ad-Daruqutni, seorang imam yang mahir dalam bidang hadis, dia cabarlah siapa-siapa yang boleh buat hadis masa dia hidup, bagi tahu, aku tahu ini hadis palsu dan aku tahu ini adalah hadis yang bukan palsu. Jadi kita sebagai umat Islam, jauhilah benda-benda yang tak diketahui statusnya, dikuatiri bahawa kita akan terjebak dalam penyebaran hadis-hadis yang dusta. Tak apa, kalau kita tak tahu, kita berhati-hati saja, kita stop dulu sampailah kita jelas bahawa ianya hadis yang sahih, dan barulah kita beramal. Masa pun dah lebih, saya akhiri dengan minta maaf atas segala kekurangan. Nas'alullah taufiq wassadad, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.